Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina min futuhil 'arifin bik. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. U'idzu nafsi billahi al-'aliyyil 'azim. Bismillah ma syaa Allah. La yasuqul khaira illa Allah. Bismillah ma syaa Allah. La yasrifu as-su'a illa Allah. Bismillah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma syaa Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'd. Qala Syekh Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafada bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Qal faqad bana laka tadammunu kalimatai syahadati ma'a qillati hurufiha li jami'i ma yajibu 'ala al-mukallafi ma'rifatuhu. Syukur kita Allah Subhanahu wa taala, limpah kurnia dia, belas ihsan dia semata masih beri kehidupan kepada kita. Alhamdulillah, dialah saja yang boleh memati dan menghidup. Alhamdulillah dia hidup dan kita lagi. Syukur limpah kurnia dia, belas ihsan dia, beri kita nikmat Islam, nikmat iman. Daripada kecil lagi dapat Islam melalui mak ayah kita, dimudahkan pula dengan limpah kurnia belas ihsan dia untuk kita boleh mudah untuk taat, jauhkan kita daripada maksiat. Alhamdulillah, limpah kurnia belas ihsan dia, beri ada kesedaran dalam hati kita untuk mengenal dia, syahadah pada dia, menyaksikan bahawasanya dia lah ilah kita, tak ilah sekalian alam, menyaksikan bahawasanya tak ada wujud hakiki melainkan Allah. Ya Allah lah Al-Qadim Al-Baqi. Dialah qaim bi nafsih, yang kita ni asal tak ada, Allah lah bagi ada. Dialah wujud yang kita ni wujud yang baharu, yang binasa, yang sentiasa berhajat pada dia. Alhamdulillah diberi pada kita kesihatan, keupayaan, keterbukaan hati, minat berterusan untuk berada dalam majlis seumpama ini yang penuh kemuliaan. InsyaAllah pagi ini kita manfaatkan meneruskan bacaan daripada kitab Sirajul Huda ni, insyaAllah. Kata musannif, faqad bana laka tadammunu kalimatai syahadati ma'a qillati hurufiha li jami'i ma yajibu 'ala al-mukallafi ma'rifatuha. Artinya, maka sesungguhnya telah nyatalah bagimu kandungan dua kalimah syahadah itu beserta sedikit hurufnya bagi segala barang yang wajib atas mukallaf mengetahui akan dia. Alhamdulillah, dengan apa yang telah terdekat kita bicara mengenai apa yang boleh dipaham daripada Muhammad Rasulullah tu. Faham Muhammad Rasulullah, Rasulullah mestilah bukan Tuhan, dia Rasul Tuhan, dia utusan Tuhan.
Dia takkan bersifat dengan sifat ketuhanan, bahkan dia makhluk. Satu antara makna yang boleh dipaham daripada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita mensabitkan dua zat, zat Allah, zat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mensabitkan zat Muhammad tu isyarat pada mensabitkan zat makhluk. Pengkelasan nisbah apa yang ada ni, ada zat Allah, zat makhluk. Tentulah ada sifat Allah, sifat makhluk. Perbuatan Allah, ada perbuatan makhluk. Ada milik Allah, milik makhluk. Dengan bahasa yang itu, maksudnya kita mensabitkan zat, sifat, perbuatan dan milik. Nisbah zat sabit dua zat, tapi wujud, yang wujud hakiki hanya ke Allah Ta'ala. Makhluk takkan ada wujud hakiki. Nisbah boleh wujud sendiri, wujud yang qaim bi nafsih, wujud yang baqa zati. Takkan ada tu pasal makhluk bukan ilah. Makhluk takkan ada sifat uluhiyah sama sekali. Di atas tak adanya sifat uluhiyah ni pada makhluk, sabit uluhiyah hanya pada Allah Ta'ala. Jadi Allah sajalah ilah, makhluk takkan boleh jadi ilah. Hatta Muhammad Rasulullah, dia tetap makhluk, tapi dia makhluk bukan sebarang makhluk. Pasal dia adalah antara yang paling istimewa daripada seluruh makhluk. Mesti letakkan kedudukan makhluk pada tempat makhluk, dan kedudukan Allah sebagai ilah mesti betul dua-dua kedudukan ni. Kerana menafikan makhluk juga adalah kufur. Pasal dalam syahadah mesti mensabitkan Muhammadur Rasulullah, maksudnya mensabitkan zat makhluk. Memahamkan makhluk macam seolah-olah makhluk ni hayalan, makhluk ni tak ada realiti, seolah makhluk ni hanya hayalan dan fantasi. Salah akidah tu. Kalau fantasi maksudnya fantasilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah akidah. Jadi faham daripada Muhammadur Rasulullah, maksudnya kita dalam kaedah di sunnah wal jamaah, kaedah kita dalam agama Islam ni, kita sabitkan zat Allah, sabitkan zat makhluk. Tapi makhluk adalah makhluk. Di atas istilahnya makhluk sentiasa fakir pada Allah, dan Allah sentiasa dalam keadaan ghani daripada makhluk. Dua kategori yang sangat berbeza, yang mesti kita fahamkan dengan betul-betul. Khasnya macam mana nak boleh jatuh hati pada Allah yang kita ni adalah sebahagian pada makhluk tu, dan nak rasa, sebelum nak rasa tu faham betul-betul maksud la ilaha illallah tu, yang kita ni berhajat pada Allah. Pasal pahaman la ilaha illallah ni, kalau kita tak faham prinsip Allah sebagai ilah, dengan makna Allah dia tak hajat pada sesuatu, kita berhajat pada dia. Fokus tu perkataan hajat tu. Kalau tak faham situ, maksudnya kita tak faham lagi maksud la ilaha illallah tu. Dan nak faham maksud la ilaha illallah tu dari segi makna tu, kemudian nak boleh sampai betul-betul terasa di hati kita, kita ni memang berhajat pada Allah Ta'ala. Dan letakkan makhluk tempat makhluk, walaupun makan, sebenarnya kita nak bagi rasa dalam hati, kita bukan hajat pada makan, tapi kita hajat pada Allah yang jadikan makanan untuk kita. Kita dahaga, kita berhajat pada air, tak, kita hajat pada Allah yang menjadikan air untuk kita. Inilah cabaran kita dalam kehidupan, yang makhluk sekeliling kita, hatta kita pun kadang jadi hijab untuk kita mengenal Allah Ta'ala. Kita lebih terasa wujud kita berbanding dengan Allah lah wujud kita. Satu Nabi SAW ajar kita, bangun je tidur, betul kan pahaman kita dalam bab hidup tu kan. Sedar je kita ada, sedar je kita hidup, bagi ke Allah Ta'ala tu, alhamdulillah.
Ujian ni untuk Allah. Dia yang ahyani ba'dama amatani ahyana ba'dama amatana. Dialah hidupkan kita semua ni. Kita asal mati. Hidup mati ni semua dalam urusan dia. Allah huwal hayyul qayyum. Dia sajalah yang hidup. Dia saja yang berdiri sendiri. Kita ni asal mati, dia yang bagi hidup. Dan dialah saja yang berhajat. Astagfirullah. Semua makhluk pada dia. Yang kita ni sebagai pada makhluk tu, yang nak ada ni pun Allah yang ada kita. Itulah iman yang nak kena ada. Dan dia bukan ada hanya waktu-waktu tertentu, bahkan 24 jam. Nak kena faham macam tu, yang kita ni kena sedar dan perasakan kita ni makhluk, Allah ni ilah. Kita boleh bergerak buat Allah ni gerakkan kita. Dan pastikan pula bila dia bagi kita kederat, amanah pada kita untuk jaga kederat tu jangan disalah guna. Nak rasa sedar yang apa ada kat kita bukan milik kita. Semua milik Allah. Kat kita ni pinjam zat. Zat kita dia bagi ada. Dia bagi bukan hak hakiki hak kita. Nak bagi rasa apa yang ada kat kita ni bahawasanya bukan milik kita, bahkan milik dia belaka. Kita daripada dia, ada ni pun dengan limpah kurnia dia, dan esok balik kepada dia. Baik. Jadi yang terdekat sebut Muhammad Rasulullah tu, mestilah dia Rasulullah, dia utusan Allah, dia bukan Allah. Itulah pasal ada pahaman-pahaman yang palsu yang mengiktikadkan bahawasanya Muhammad ini dia ada pahaman-pahaman salah tu. Nak sebut pun tak gamak. Tapi jagalah, ada pahaman yang sivil macam tu. Dan sivil macam tu pun jaga, setiap benda yang jatuh pasti ada yang kutip. Ma min saqitatin illa laha laqitatun. Tak ada satu benda pun yang gugur cicir di jalan, melainkan adanya pemungutnya. Jadi dalam banyak-banyak kesalahan, banyak-banyak pahaman sesat ni, sesat gila punya sesat tu, macam mana? Ada je kutip. Wahabi tu kata, walaupun sesat gila punya, ada je. Mengaku Nabi Melayu pun ada lagi, Nabi lepas Nabi Muhammad pun ada orang Melayu ikut. Orang Melayu ikut tu orang Melayu pula tu yang mengaku jadi Nabi. Pelik tu. Astagfirullah. Baik, jagalah situ. Pasal bab akidah ni, yang terpaling jauh tu satu hal. Kita duduk dalam akidah yang sahih ni pun, kita pun kalau tak dapat betul-betul faham dan bimbingan, walaupun ada satu sudut ilmu kita betul, tapi perjalanan hidup belok lagi, kona lagi. Kona tu khasnya apa dia? Hati sanubari kita. Walaupun jasad tengok macam okey lah. Walaupun jasad kita satu sudut tengok bagus dah, dari sudut boleh taat, boleh main semayang, boleh tutup aurat satu sudut. Tapi hati sanubari belok lagi. Belok tu maksudnya megang mengkok lagi. Tak mana megang mengkok. Khas atas kita bicara akidah ni, nak sedar ke Allah Ta'ala tu. Megang mengkok pertama, tak sedar pun tak boleh isbatkan wujud dia. Tak boleh faham Allah ni, dia yang adakan aku. Yang tu pun kadang duk belok lagi hati kita ni. Kita tak boleh sedar. Dan tak boleh perasan. Dan tak ada perasaan pun, ya Allah lah hidupkan aku, Allah lah hidupkan aku. Saya ngaji Tok Guru dia sebut, dia kata, kita nak tengok ni, jangan nak tengok kata nak sedar Allah Ta'ala wujudkan aku. Nak sedar sekalian alam ni takkan ada melainkan Muhammad SAW. Nak sedar aku ni, kalau tak ada mak bapak aku tak ada. Jadi doakanlah Rabbi firli wali walidayya. Hak tu pun tak ada. Ya. Disebut simple lah. Yang tu pun kita tak ada perasaan. Dengan itu, dengan mak bapak ni, ada kita perasaan kat mak ayah kita. Kalau kita perhati dalam muhasabah tu, kita ni daripada bab ketuhanan, bab kerasulan,
mak bapak, yang tu pun tak ada perasaan, tambah nak rasa guru, kalau tak ada guru ajar aku tak kerti apa. Itu satu. Bahkan kalau tak faham kita perjalanan agama ni, yang nanti akan zahir dan tertonjol apa? Aku apa dia? Ni aku dah besar, ni aku pandai, ni aku hidup, ni aku ada, aku ni bijak. Antara sifat ataupun perkara yang menyebabkan jadi belok perjalanan kita jadi tak betul ni, nafsu. Dan nafsu tu kat aku aku. Iblis itu satu hal, dia tak fahaman kita berakidah. Kalau kita faham Allah Tuhan aku, tapi perasaan nafsu tu, rasa aku tu kuat lagi, nak merasakan aku ni makhluk, yang tu susah. Aku ni lemah, aku ni tak ada milik apa, semua milik Allah. Aku ni tak ada daya upaya, Allah yang beri. Allah dialah saja yang ada quwwah. Aku la haula wala quwwata illa billah. Aku lemah, aku tak ada sifat sempurna. Kalau ada pun Allah yang bagi sempurna. Yang sempurna tu sifat Allah ke aku. Aku ni dia zahirkan saja jadi tempat sempurna tu, nak faham tu. Bahkan aku ni bukan ada wujud pun, Allah yang wujudkan aku. Dengan tu nampak aku wujud. Padahal wujud hakiki Allah. Aku asal tak wujud. Aku asal negeri Adam. Aku asal tak ada. La ilaha illallah tu. La ilaha illallah tu. Jadi maka sesungguhnya telah nyatalah bagimu dengan apa yang telah kita baca. Baca dah. Mudah Allah Ta'ala mudah kita untuk faham. Amin ya rabbal alamin. Sesungguhnya telah nyatalah bagi kamu kandungan dua makna kalimah syahadah itu. Jadi yang terkandung tu apa? Makna dua kalimah syahadah. Kalau terjemah dua kalimah syahadah, tak faham kita nak maksud. Satu, nak memahami la ilaha illallah ni bukan tengok terjemah, tapi tengok makna. Kita zikir pun bukan hadirkan makna terjemah, tapi hadirkan makna. Hadirkan makna. Satu, la ilaha illallah, tiadalah fakir kepadanya setiap sesuatu melainkan Allah. La ilaha illallah, tiadalah tak hajat pada satu apa pun daripada makhluk ni melainkan Allah. Tu. Dua bab tu mesti ialah antara yang berlaziman nak dipaham, diambil faham dalam perkataan la ilaha illallah dan sebut Muhammadur Rasulullah. Maksudnya mensabitkan aku makhluk, Muhammad pun makhluk, tapi dia seabdul-abdul makhluk. Dia utusan Allah, aku kena ikut dia. Apa yang dia sebut aku kena beriman percaya. Khasnya beriman percaya ke Allah. Allah yang jadikan aku, Allah jadikan dia. Jadikan dia istimewa, jadikan aku ni. Alah, tengok apa yang ada pada kita, hina dina, lekeh. Bahkan Rasulullah yang mulia itu pun, dia pun merasakan, dia kata, ana basyarum mislukum, aku pun manusia macam kamu juga. Nabi Rasul yang jadi seabdul-abdul makhluk tu pun, kat dia pun nisbah diri dia. Dia menzahirkan keambaan dan kefakiran diri dia pada Allah Ta'ala. Tambah kita sepatutnya lagi tak ada benda nisbah nilai Allah Ta'ala kat kita. Oh, jauh sangatlah, tak ada apa pun. Apa yang istimewa kat kita. Rasulullah yang istimewa pun dia kata aku manusia biasa je. Yang tu adalah antara kefahaman yang nak masukkan dalam hati sanubari kita. Nak merasakan kat kita ni ada rasa berhajat, fakir sangat pada Allah Ta'ala. Dan kita ni kena ada perasaan berharap yang asal aku tak ada, Allah lah yang tempat kita nak harapkan untuk bagi ada kita dan kekalkan segala nikmat pada kita. Oleh kerana berhajat kita pada Allah Ta'ala, nisbah kita hinanya Allah, dialah mulia. Wa anal walillahil izzah, kemuliaan ni ialah untuk Allah. Walillahil izzatu wali rasulihi, dan kemuliaan ni untuk Rasul dia. Dan kena faham juga, faham, kalau kita boleh faham itu, Quran juga sebut walillahil izzatu wali rasulihi,
walil mu'minin, kemuliaan ni untuk Allah, Rasul dan orang yang ada iman macam ni pada Allah Ta'ala. Kemuliaan kat dia. Baik. Jadi bila sebut la ilaha illallah tu, semua maksud yang boleh dipaham jelas. Tak jelas pergi semak balik. Itu yang kadang faham-faham dah, nak bagi kemas ni tak ada jalan lain melainkan banyakkan zikir dengan hati hadir. Dah hadir tu bukan tiada Tuhan melainkan Allah, tiada Tuhan melainkan Allah, tiada Tuhan melainkan Allah, tiada Tuhan melainkan Allah. Tak, bukan. Tapi hadirkan atas kurang-kurangnya makna lughawi, la ma'budu bihaqqin illallah. Tiada yang berhak disembah dengan sebenarnya, tiada yang layak disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Itu makna lughawi. Kembangkan dia, makna istilahi. Tiada yang tak hajat pada sesuatu, yang semua makhluk berhajat pada dia melainkan Allah. Syarahkan istighna tu, tak hajat pada sesuatu, Allah ghani tu. Tiadalah yang wujud melainkan Allah, tiadalah yang kidam melainkan Allah, tiadalah yang baqa melainkan Allah, tiadalah qiyam bi nafsih melainkan Allah, tiadalah yang mukhalafah dengan semua makhluk ni melainkan Allah. Lepas tu faham daripada semua makhluk berhajat pada Allah Ta'ala. Allah dia satu, semua makhluk hajat pada Allah Ta'ala. Allah dia kuasa, satu, makhluk semua hajat pada Allah Ta'ala. Asal makhluk lemah, Allah ada kehendak, satu, semua makhluk hajat pada Allah. Pasal kita ni tak ada apa kita melainkan apa Allah bagi kita kehendak. Tak ada ilmu pada kita ni melainkan Allah je ada ilmu. Tu yang kita hendak ke Allah Ta'ala. Tak adalah yang hidup di kalangan makhluk ni melainkan Allah yang hidup. Kita ni semua dihidup oleh Allah Ta'ala. Tu. Yang tu ialah antara makna-makna macam mana kita bicara dulu. Begitu juga apa yang diambil faham daripada dua kalimah syahadah tu, khasnya pada bab ketuhanan. Makhluk ni semua baharu, Allah ajalah yang qadim. Makhluk tak boleh beri bekas, tak boleh beri mudarat manfaat. Melainkan Allah jua boleh beri mudarat dan manfaat. Makhluk ni Allah tak hajat sikit pun pada dia. Allah harus saja menjadikan semua makhluk. Nak tutup dia tu Muhammad Rasulullah. Muhammad makhluk, dia utusan Allah, dia siddiq, amanah, tabligh, watanah. Dia manusia tapi bukan sebarang manusia. Tentu sifat pada dia, kemuliaan yang istimewa Allah Ta'ala bagi. Satu, kita syahadah kat dia yang dia adalah seabdal makhluk, rahmat bagi sekalian alam. Dia adalah contoh ikutan kita, zat dia, sifat dia, perbuatan dia, diam dia, bahkan seluruh perjalanan hidup dia adalah jadi contoh pedoman untuk kita nak melalui seluruh perjalanan hidupan kita. Sekali lalu gitulah. Inilah makna-makna yang terkandung dalam la ilaha illallah. Yang bagi sedikit yang la ilaha illallah ni huruf sikitnya, pendeknya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata pendek huruf tu apa? La ilaha illa Allah 4, Muhammadun Rasul Allah 7. 7 kalimah ya. Atau isyarat ulama 7 kalimah tu lah nak menunjukkan ada kalau disembah minggu 7 hari berulang-ulang. Jadi maksudnya la ilaha illallah ni mesti meliputi setiap minggu kita. Dan 7 kalimah ni kalau kira huruf pula dia ada 24 huruf. La ilaha illallah tu ada 24 huruf. Isyarat pada 24 jam. Kalau tengok orang buat tulis, tengok satu-satu lah. Apa maksudnya 24 jam tu? Maksudnya 24 jam mesti faham kita betul. Faham apa? Faham la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sekali lalu lah sebut itu. Sedikit huruf terkandung semua makna ni bagi segala barang yang wajib atau mukallaf ketahui akan dia.
yang atas istilahnya fardu ain. Fardu ain atas kita untuk faham semua sekali lalu saya sebut tadi dengan ringkas itu. Yang orang mukallaf mesti tahu akan dia, yakni mengandung oleh makna keduanya akan yang tersebut itu. Mesti kita faham la ilaha illallah ni terkandung dalam dia membenarkan bab ketuhanan apa yang telah sebut. Baca hak dulu satu, saat ni pun saya sebut dengan ringkas. Dan setiap orang atas kata wajib kenal, wajib tahu, setiap orang sepatutnya macam mana saya sebut tu mesti dia pun boleh sebut. Kalau tak boleh sebut, bertobat dengan je lain. Pasal apa? Pasal perkataan ni terlalu pendek. Nak faham ni tu, walaupun sebutnya ringkas, tapi nak faham ni tu, walaupun kita nak khatam kitab dah ni, tak kena gaya macam tak lalu apa pun lagi. Macam bebal, macam bodoh, bengap. Mufilah ayat macam tu kan. Pasal apa tu? Pasal memang nak dapatkan iman ni kita belajar ni, nak belajar ilmu iman ni. Belajar ilmu Islam, mengucap kalimah syahadah, Islam dah. Dengan kita aku, Allah ilah, Muhammad utusan Allah, Islam dah. Tapi atas subjek lain disebut iman. Bab iman ni dia paling susah. Pasal apa? Pasal memang yang susah nak dapatkan iman. Islam, mak bapak kita Islam, walaupun kita tak pernah tahu belajar apa Islam, kita tetap Islam. Tapi iman, hak ni iman tak dapat dijual beli, dia kena faham, ngaji, ada kesungguhan hati. Lepas tu dengan limpah kurnia Allah Ta'ala beri, kita sentiasa ada ingatan pada ilahi. Itu limpah kurnia dia kat kita, ditaklif untuk kita mencari macam mana boleh terkesan di hati. Kalau tak kesan pun, ilmu mesti ada dalam hati sanubari. Nisbah boleh cerita satu-satu akidah, walaupun masih belum masuk dalam hati. Contoh, Allah Akbar, kita asghar, mulia tak dia? Bila dia mulia, kita hina. Soal, rasa tak hina? Tak rasa hina pun. Kita tak rasa hina pun sepatutnya. Di atas apa hal kita datang pun daripada air mani, keluar pun daripada lubang kencing, beranak pun ikut lubang haid. Apa tak hina yang kita? Tapi tak rasa hina, rasa mulia. Siapa rasa mulia? Tak rasa pun keluar daripada lubang kencing. Itu yang Allah Ta'ala perintahkan kita untuk pandang asal usul kejadian kita. Fal yang zuril insanu mimma khuliqa. Kita kena tengok asal usul kejadian kita. Itu kita belajar bab agama ni, kita bukan belajar seorang, tapi belajar untuk menzahirkan kehambaan dan keberhajatan kita kepada Allah Ta'ala. Yang tu baru hasil jadi hamba. Kalau tak jadi hamba kita, bahkan kita akan rasa kita mulia, hebat. Jadi urut lah, lepas tu hebat kat kita, lepas tu hebat pula kat dunia pula. Hebat, dunia, harta, duit, pangkat, sokongan, kebesaran, duk lalai, kembang gitu, bersayap, berkepak, bertaring, bertocang macam tu. Lupa kita ke Allah Ta'ala. Inilah banyak kelalaian yang ada kat kita. Wajib istighfar, wajib keluar daripada kebodohan macam ni. Bahkan Allah Ta'ala perintahkan kita, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wajib kena taubat nasuha ubat ni. Tak mana? Tang kita ni duk bodoh lagi, duk mangdi, tak ada perasaan kita ke Allah Ta'ala. Kena keluar daripada perasaan bodoh ni. Macam mana nak keluar daripada perasaan bodoh ni? Banyak kan zikir kat dia. Bukan masuk zikir tu duk masjid, bukan tasbih, kan? Berjalan pun zikir dia. La ilaha illallah. Apa dia la ilaha illallah? Tak boleh aku berjalan ni melainkan Allah yang dekat dengan aku. Aku nak angkat kaki pun dia yang bagi aku angkat kaki. La ilaha illallah. Boleh letak pun, sebelum aku letak ni aku boleh mati bila-bila. Jangan dah kita belajar bab hal Rasulullah tu. Ni boleh letak ni, Allah yang bagi kebaikan, boleh aku letak. La haula wala quwwata illa billah. Kalau boleh nak hidup sentiasa hati sanubari tu dengan Allah Ta'ala tu macam tu.
Ini baru dia panggil orang yang ada iman, orang ada tasdik dengan Allah Ta'ala. Dan iman ni kena faham, dia bukan hanya beberapa waktu, bukan 5 waktu. Iman bukan 5 waktu. Iman bila? Sepanjang waktu. Iman ni celak-celak mata iman dah. Nak tidur lagi pun iman lagi. Apa dia? Bismillahirrahmanirrahim, ahya wa amut. Semua yang kita duk baca, yang datang hadis-hadis Nabi SAW mengajarkan kita cara hidup, lifestyle Islam ni apa dia? Mengajar supaya tauhidkan dia, tauhidkan Allah. Dan bercontoh Rasulullah siapa? Pasal guide daripada Rasulullah lah paling besar, paling baik yang kita nak pakai dalam kehidupan. Bahkan contoh makannya, duduk je bismillah, pakai tangan kanan, hadir dalam hati Muhammadur Rasulullah. Maksudnya apa? Dia yang ajar aku macam mana kaifiat nak makan sebagai insan yang makan. Apa dia? Duduk, tangan kanan, basuh hati dengan Allah Ta'ala, tawajjuh. Allah lah jadikan aku, dia rezekikan aku. Tengok nasi, macam mana Allah bagi jadi pokok padi untuk hasilkan nasi. Ajar tu. Itulah kaifiat kehidupan Rasulullah dan para sahabat. Hidup sentiasa hati ini kenal siapa Allah Ta'ala yang mencipta. Sedar, tengok nasi boleh ingat Tuhan. Tengok pula sambal macam mana, siapalah tanam cabai ni, la ilaha illallah. Allah jadikan, dah atur kan. Yang daripada bumi, siapa tanam, yang bagi tumbuh mestilah Allah dengan air dia, baja dia, tanah dia, struktur dia, rasa dia. Tak tertulis azali dah. Ada orang tanam, ada orang olah macam ni, borong beli. Lepas tu ada runcit, ada tukang masak. Ni depan kita, ambil masuk mulut, la ilaha illallah. Makan pun bismillah. Pasal apa? Pasal Muhammadur Rasulullah. Ni nak hidupkan macam ni lah lebih kurang kaifiat dalam kita punya kehidupan ni, supaya sentiasa dalam keadaan mengingat Allah Ta'ala 24 jam. Adapun duduk atas tikar sejadah ingat, itu boleh-boleh juga kan. Macam mana pun tu latihan. Jadi kita duduk zikir-zikir lepas solat, zikir. Apa tujuan tu? Supaya satu, hati hadir. Latihan supaya lembut hati. Dalam masa yang sama, pelajaran mesti kena hadapi. Istilah-istilah kena ingat. Kalau nisbah bahas boleh bahas. Nisbah isu tahu menyelesaikan apa isu kan. Kalau kitab, lalu kitab. Bahkan baca kitab, boleh faham isi kitab. Yang tu satu sudut, tapi dah selesai ke? Belum. Itu baru nisbah ilmu. Jadi ke Allah Ta'ala ni kita bukan sekadar jadi dengan ada pengetahuan, tapi atas istilahnya dia arif dan irfan. Maksudnya ada ilmu yang sabitkan dia, bersama dengan itu ada pengenalan, ada hati dan perasaan dengan apa yang kita kenal. Baik, itu yang dia kata huruf sikit, makna semua ada. Orang mukallaf wajib tahu akan dia yang terkandung pada la ilaha illallah ni. Dengan sekira-kira diambil daripadanya akan segala barang yang telah tersebut dahulu. Cuma bahasa dia telah tersebut dahulu. Kama sabaqa, kama taqaddama. Dan murad dengan dua kalimah syahadah itu, murad bahasa Arab tu dikenaki dengan kalimah syahadah tu apa dia? Iaitulah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahasa pun dipanggil kalimah syahadah, kalimah menyaksi. Menyaksi ini bukan menyaksi mata, tapi menyaksi hati. Bahasa lain menyaksi akal. Bahasa lain menyaksi hati sanubari. Menyaksi, bahasa lain menyaksikan hati dan perasaan kita terhadap ilahi. Tu menyaksi itu. Jadi kalimah syahadah, kalimah untuk menyaksi Allah ilah, menyaksi Muhammadur Rasulullah. Kalau rumusan tersebut kalimah la ilaha illallah nak menyaksi apa? Menyaksi sabit dua zat, zat Allah, zat makhluk. Tapi
wujud dan segala sifat ketuhanan, sifat kesempurnaan yang pada dia perbuatan atas mempunyai hak mutlak, kemutlakan, milik semua adalah hak Tuhan. Uluhiyah ni zat Allah saja, zat makhluk ternafi semua tu. Bahkan pada makhluk kalau wujud pun bukan wujud, dia jaizul wujud, mungkinul wujud, Allah wujud. Makhluk sifat Allah yang sifat dengan sempurna, dia saja kamil. Makhluk naqis, asal kita mati, Allah hidup. Ada pelajaran kita dah belajar, cuma saya sebut tu nak menunjukkan apa benda ilmu yang kita nak faham dan kita nak bagi hadir dengan menyebutkan kalimah syahadah ni atau makna saksi tu. Nak saksi situ lah, baru betul saksi kita Allah ni ilah, Allah Tuhan aku, Allah jadikan aku. Waktu aku naik kereta dah hilang zikir lah kan. Jalan kaki hilang zikir lah, makan hilang zikir lah. Zikir ni gunakan semua kondisi yang ada buat kita untuk yang tu jadi wasilah untuk zikir. Betul, kita tak boleh tengok Allah, kita boleh tengok makhluk Allah. Jadikan makhluk Allah yang kita tengok sebagai wasilah untuk yakin dan sedar ke Allah. Macam mana tengok diri kita, tengok apa selain pada kat kita, tak ada apa yang kita tengok, melainkan semua tengok makhluk. Ingat makhluk, ingat Allah. Dia sepih tu sepih dia. Ingat Allah, sorry. Ingat makhluk, ingat Allah. Tengok burung terbang. La ilaha illallah. Boleh. Allah jadikan burung, boleh dia terbang. Kalau tanya dia pun heran macam mana dia boleh terbang. Macam mana boleh ada kewayaan terbang? Allah takdirkan dia, pergerakan dia dengan terbang. La ilaha illallah. Walaupun ada kaki, tapi pergerakan utama dia terbang. Yang terbang, menyelam. Asal nak sebut apa ni? Tengok makhluk, ingat Allah. Tengok makhluk, ingat Allah. Apa dia? Makhluk berhajat pada Allah, Allah tak hajat sama sekali kepada makhluk. La ilaha illallah. Ya. Jadi dua kalimah itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan keduanya diperolehkan akan iman. Jadi bila sebut iman, tentulah nak iman tu apa? Nak tasdik bima ja'a bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, membenarkan apa saja yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, qaulan, fi'lan, sukutan, iqraran. Itu istilah-istilah yang telah kita jumpa. Mengesahkan segala amal serta sedikitnya. Dengan kita faham tu barulah amalan yang kita buat sah. Pasal buat tu dengan hadir hati, Allah ilah, aku hanya boleh berusaha ikhtiari. Boleh buat solat, alhamdulillah, dia yang takdirkan aku buat solat. Dia yang ingatkan aku, sedangkan aku untuk aku, pada dia boleh ibadat. Aku nak sebut itulah kepahaman tu kan. Baik. Barulah mengesahkan segala amal serta sedikit hurufnya. Memang la ilaha illallah sikit huruf. Dan atas kata huruf apa? 24. Kira tak? Kalimah jumlah 7. La 1, ilah 2, ilah 3, Allah 4, Muhammad 5, Rasul 6, Allah 7, 24. La, lam alif 1, ilah, i 1, la 2, ha 3, 1, 5. Ustaz, huruf tu pun nak kira satu-satu ke? Kalau la tu lam alif, la kira satu, la alif. Ilah tu 3 huruf, 5. Baik. 3, 4 lah. Allahumma salli alaihi wasallam. Kena tulis tak? Lambat, slow, lama tak sebut, slow.
Kalau kira salah satu, la satu, alif pada ilah, pada la dua, ilah tiga, la empat, ha lima, ilah alif, la alif dua, lapan, itu ilah alif, lam ha, empat, 12. Muhammadun Rasulullah, mim satu, ha, mim, dal, berapa? 5, mim satu. Satu tu yang lambat tu, selama tak sebut slow sikit. Sabdu 2 kan, nak kira macam tu tak kira tulis, tak pun kira sendiri, paduan dah bagi. Cuma nak tunjukkan kata memang sikit huruf dia dan angka dia pula bukan kebetulan 24. Memang Allah Ta'ala bagi jadi tatbik, betul, clear punya. Memang 24. Nanti kira slow sikit. Belah tak ni lama tak kira itu. Masa kita pun, saya di sebelah belajar lama dah, tapi tak ada pula kerja kita hari-hari kira 24, kira 24. Tak ada lah gitu kan. Tapi atas kajian yang telah dibuat macam tu, yang kita nak dapat bukan nak dapat 24 tu, nak dapat hati ni boleh makrifat tu, boleh kenal tu, hadir hati ke Allah Ta'ala tu. Itulah nak kita dapat. Yang kita nak dapat bukan pengetahuan 24 tu, tapi tahu 24 tu macam mana. Dia sedap lagi lah. Boleh kenal mengapa. Itu panggil ilmu. Bukan saja nak dapat ilmu, nak dapat irfan, nak dapat kenal. Dengan bahasa lain, bukan saja nak teori, tapi nak tu praktikal. Kalau kita belajar masak, apa tu? Sonok dia mana? Sonok tu masak jadi. Itulah sonok masak. Bukan belajar masak, buku resipi tubai tu. Tapi nasi pun tak jadi. Nasi pun mentah. Tak mentah pun bubur. Buat apa resipi buku tubai-tubai. Pasal dia tak capai maksud itu. Jadi lebih kurang tu lah. Jadi kalau nak kira tu, kira baik. Dengan keduanya diperoleh akan iman mengesahkan segala amal serta sedikit huruf, kerana bahawasanya hurufnya 24. Huruf 24 huruf, maka sekaliannya 24 huruf, kerana bahawasanya sehari semalam itu 24 jam. Maka tiap-tiap satu huruf menghapuskan dosa dalam 1 jam. Itu nisbah fadilah. Allahumma salli. Jadi kalau memang kita faham betul-betul maksud tu, Quran bagi isyarat macam mana? Innal hasanati yuzhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan kita buat akan menghapuskan semua dosa. Sayyi'at kita 24 jam. Nak hapuskan dia apa? La ilaha illallah. Boleh hapus semua. Hapus tu bila? Bila kita faham apa yang maksud dikenaki dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hapus semua. Yang tu yang Quran sebut, qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Kata orang kafir sekalipun sebelum ni kafir, kalau dia faham sungguh bab ketuhanan ni, mengucap kalimah syahadah, apa akan jadi? Iyantahu, jika dia berhenti kufur dia, sebut la ilaha illallah. Kaedah kita masa capi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yughfar lahum ma qad salaf. Hapus semua yang telah lalu. Macam tu sekali. Apa kelebihan dia? Kelebihan hanya pada la ilaha illallah. Itu orang kafir sembah tokong. Kita bukan sembah tokong pun. Macam mana? La ilaha illallah, murnikan faham ke orang salah macam mana telah terdahulu. Kena sebut ya tu. Pasal belajar dah. Cuma nak mantap, nak ambil faham, nak hadir hati, hidup dengan perasaan kita setiap hari. Yang itulah yang maka masa tu kena mujahadah. Dan adalah ia 7 kalimah.
kerana bahawasanya maksiat tiada ia melainkan daripada segala anggota yang 7, iaitu 2 telinga, 2 mata, 2 tangan, 2 kaki, lidah dan perut dan farjun. 7 tu bukan kira 2 tu. Tangan, kaki, mata, telinga, mulut, perut, kemaluan. Maka tiap-tiap kalimah daripadanya menghapuskan maksiat satu anggota. Yang ni disyarah kot ni. Ingat dalam kepala 7 tu 7 hari. Dan pula bahawasanya pintu neraka itu 7 tertutup daripada orang yang mengatakan akan dia dengan kurniaan Allah Ta'ala. Sebut la ilaha illallah, tutup pintu neraka, buka pintu syurga. Jadi asal matan faqad bana laka tadammunu kalimata syahadah ma'aqilati hurufiha li jami'i ma yajibu 'alal mukallafi ma'rifatuha min aqaidil imani fi haqqihi ta'ala wa fi haqqi rusuli alaihi wassalatu wassalam. Baca je. Apa dia aqaidul iman ni? Daripada segala simpulan iman pada zat Allah dan zat Rasul, segala Rasulnya alaihi wassalatu wassalam. Jadi yang inilah dipanggil nak dapat ke iman, yakin di hati. Lepas tu dapat simpulan iman, yang mana apa telah kita belajar tu ibaratkan macam teras kayu, buahlah bahasa kayu. Apa dia? Ada 50 semua, 20 wajib, 20 batang kayu, buah pi bahasa itu, seumpama itu 20 yang mustahil, satu harus, dah 41 batang. Lepas tu Muhammad Rasulullah 9 wajib, 9 pada Rasul, 4 yang wajib, 4 mustahil, satu harus. Ibarat macam batang kayu. La ilaha illallah ni apa? Ambil tali ikat. Itu yang la ilaha illallah ni, dia macam simpulan, dia macam tali simpul ikat. Dalam dia ada apa? 50 aqaidul iman. Faham kot bahasa macam tu kan? Seolah-olah macam tu. Seolah-olah macam tu. Jadi ikat je tu sebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa fahamnya? Muhammad seabdul makhluk. Wow. Membenarkan malaikat. Semua yang macam kita dah belajar, kama taqaddama tu, semua masuk dalam tu. Semua dalam tu. Allah tak serupa dengan makhluk. Ibarat macam bumi langit. Allah nur, kita zulumat. Allah yang yukhrijuhum minaz zulumati ila nur, keluarkan kita daripada kegelapan kita yang tak ada ni, pergi ke Allah Ta'ala yang wujud. Sedar kita ni asal tak wujud, Allah yang wujud. Allah keluarkan kita daripada gelap kepada cahaya dengan mana sedarkan aku ni berhajat ke Allah, bukan hajat pada makhluk. Kalau duk rasa hajat pada makhluk, duk zulumat lagi. Hanya boleh dapat nur ni kalau memang faham berhajat aku ke Allah. Aku hajat ke nasi, tak, aku hajat ke Allah. Allah yang jadi nasi, rupa dia nasi, tapi nasi itu makhluk Allah. Hajat kita ke Allah, bukan hajat ke makhluk. Nah, makhluk letak tempat makhluk. Ni jalan, wasilah. Yang ni perantaraan. Yang ni asbab, cause effect atau peraturan. Allah Ta'ala yang jadikan. La ilaha illallah. Si balik ke Allah Ta'ala. Maksud la ilaha illallah tu. Baik. yakni barang yang wajib pada zat Allah Ta'ala dan barang yang mustahil pada zatnya dan barang yang harus padanya dan barang yang wajib pada zatnya, segala Rasul dan barang yang mustahil padanya dan barang yang harus padanya. Siap. Dan tu yang kata di ibarat batang kayu ada 50 semua. Yang macam mana telah kita belajar dahulu, dan macam mana nak faham dengan istighna iftiqar tu, sama juga pada Muhammad Rasulullah pun macam mana boleh dapat 50 tu. Atas wajah tu pun dia dah cerita dah. Siap. Wala'allaha liikhtisariha ma'ashtimaliha ala ma zakarnahu ja'alaha syar'u tarjamatan ala ma fil qalbi minal islami. Situ dulu.
wa la'allaha li ikhtisariha. Jadi yang kita punya tugas nak ambil faham satu. Lagi apa? Nak pergi masuk dalam hati tu. Itulah tugas paling besar kita. Mengaji, dengar, teori boleh lah. Nak praktikal la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia adalah dalam seluruh kehidupan. Habis je mengaji, bukan tutup kitab, selesai akidah. Tak. Bukan. Bahkan akidah ni pakai 24 jam. Dengan bahasa lain macam mana nak sebut? Tak ada bahasa lah. Macam tu. Pasal kita kadang kita belajar akidah ni, belajar dalam kitab, tutup, lepas tu tutup. Buka pula kitab nanti baru keluar bab akidah. Sedangkan masa kita hidup ni tak ada buat akidah dengan Allah Taala. Inilah masalah kita. Kita asingkan antara teori dengan apa yang duk berlaku kehidupan kita hari-hari. Sepatutnya apa? Menyewa je. Allah hidup aku. Berjalan. La haula wala quwwata illa billah. Pakai baju. Labistu hadza thawban min ghairi haulin minni wala quwwah. Buang je air. Alhamdulillahilladzi. Dia yang afani min kulli da'i yu'dhini. Menapah je. Allahu akbar. Tengok je matahari. La ilaha illallah. Tengok je tutup gua oleh ulama kita. Muhammad Rasulullah. Tengok je pokok kayu. Subhanallah. Contoh lah kan. Tapi kita belum lah tahap tu. Kita tak pandai pun nak guna apa yang kita faham pada la ilaha illallah tu untuk dengan kita tengok makhluk fasamma wajhullah. Di situ adalah wajah-wajah untuk oleh kenal Allah Taala. Di situ wajah-wajah jalan untuk tauhid dengan Allah Taala. Belum ni. Satu ilmu iman ni besar ilmu dia. Pula tu dia bukan saja ilmu, dia kena praktikal. Tak praktikal, ilmu tebal mana kitab sekalipun, lalu pun tak dapat kita nak kenal Allah Taala pasal kita tak praktikkan harian untuk boleh kenal dia, boleh perasan ke dia, boleh hidup hati sanubari kita. Itu yang latihan dia zikir. Alat dia ilmu. Dua-dua nak bawa. Masa yang sama jaga syariat. Ikut perintah dia, tinggal larangan dia. Masa yang sama hadir hati. Aku takkan boleh buat taat melainkan Allah taufik yang aku buat taat. Tu. Hadir hati tu iman. Hadanallah ila siratal mustaqim. Mudah-mudahan Allah Taala mudahan kita untuk faham bab macam ni. Pasal memang makan masa. Satu Rasulullah ajar sahabat, ajar bab iman ni sehari ke sehari. Duduk di Mekah je pun 13 tahun. Takkan kita ngaji 3 hari 3 bulan boleh dapat iman macam mana para sahabat. Mana mahu macam mana pun ringkasan yang ulama dah buat untuk kita ni disebab ilmu satu sudut. Itu yang bahasanya teori. Betul? Apa kitanya tugasan seterusnya? Praktikal. Nak praktikal tu apa? Alat latihan dia la ilaha illallah. Itu afdal zikir. Nak zikir lain, Allahu akbar. Alhamdulillah. Subhanallah. Zikir Allah kali pun boleh. Cuma ada hak berapa profesor yang kepala otak tak betul yang kata tak manfaat zikir Allah. Pelik tu. Dia duk zikir duit tak apa. Tapi zikir Allah bid'ah. Tak manfaat. Tak ada makna. Usah layan buat-buat bodoh macam tu. Jawab pun tak guna. Dia bukan nak pakai kita punya jawapan. Kita mesti akidah betul. Terus maju ke depan. Buat apa yang sepatutnya kena usahakan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala taufik hidayat. Supaya boleh dapat keimanan ni. Pasal wajib nak kena hidupkan hati. Sekali lalu nak sebut. Pasal kita dah sebut ni. Kita nak faham syahadah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan sebut syahadah tu dengan bahasa Arab dia. Ashhadu. Dia fi'il mudhari'. Dia present tense. Maksudnya always present. Allah ni ilah. Muhammad Rasulullah. Always present. Allah wajib wujud. Aku mungkinul wujud. Always present. Muhammad adalah asal wujud. Daripada sebelum makhluk lain semua wujud. Pasal dia rahmatul lil alamin. Sebab apa? La ilaha illallah. Apa dia? Aku ni Allah Ta'ala lagi wujud.
La ilaha illallah, nak beri faham macam tu. Nak sebut la ilaha illallah dengan hadir hati, aqaidul iman yang kita pelajari ini, mudah-mudahan dengan teori yang kita belajar dan faham tu, boleh lalu dalam kehidupan ni sentiasa boleh ada sedar dan perasaan ke Allah Ta'ala, insya-Allah. Sekali lalu sebut macam itulah rumusan kita. Sambung nanti wala'allaha liikhtisariha ma ihtimaliha ala ma dzakarnahu. Allahu a'lam. Soalan boleh ada. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan abada. Birahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahaman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.